Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, Assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal No. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang tu lupa nak tekan lonceng kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, kepada korang yang nak menang giveaway Diamonds Mobile Legends, Diamonds Free Fire, UC PUBG, Zemzepeto, Robux ataupun Roblox tu, dan kepada korang yang nak menang kursi gaming lelaki dengan perempuan, macam tu korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Korang tekan je link tu, lepas tu download, buat account, screenshot, hantar dekat DM Instagram aku sebagai tanda bukti. Semoga ada rezeki korang. Aku tak pernah paksa, tapi kalau korang nak buatlah, mana tahu ada rezeki korang kan. Okay guys, macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni kita akan cakap dan kita akan kembali lagi dalam segmen horror. Okay, so horror kali ni aku tak tahulah seram ke tak macam tu, tapi ni lebih kepada misteri sebenarnya ni. So ni pasal Blanche Monnier. Blanche Monnier kot nama dia macam tu. So dia basically, dia ni adalah perempuan cantik daripada keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan tu apa kan? Keluarga daripada orang-orang kaya dulu dekat Perancis macam tu. So ni kisah ni dah lama tau macam tu. Dia kena kurung dengan mak dia sendiri, mak kandung tau. Mak kandung dia sendiri kurung dia 25 tahun dekat rumah dia sendiri. Dia ni orang kaya So apa sebenarnya cerita dia ni? So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam cerita Blanche Monnier ni. So si Blanche Monnier ni guys, dia ni perempuan. Okay, kenapa dia kena kurung dengan mak dia sendiri, mak kandung sendiri tau, yang kurung dia dekat dalam rumah sendiri 25 tahun lah macam tu. So dia ni macam aku cakap tadi, dia ni lahir dalam keluarga yang kaya raya. Dia lahir 1 Mac 1849. So 1849 tu memang lama weh, dah memang lama gila. Ni memang kisah lama sangat. Dia ni memang orang kata dah, kalau anak orang kaya ni kan, dia memang dah besarkan dengan duit macam tu. Lahir je dah ada duit macam tu kan. Kau nak apa semua dapat, kau nak tu dapat, kau nak ni dapat, semua mudah nak dapat lah macam tu. Dah nama pun anak orang kaya kan, memang macam tu lah. Blanche Monnier ni orang kata dia memang lawa lah. Dia memang lawa. Ramai gila lelaki yang nak dekat dia waktu dekat Perancis dulu tu, 1849 tu. 1849 tu dia baru lahir kan. So dia ni memang lawa. Ramai orang suka dia. Aku tak tahu kenapa, memang sebab dia lawa je kot orang suka dia. Lepas tu dia kaya, lepas tu dia baik. So biasanya kot orang kaya kan, dia macam tak nak berkawan dengan orang-orang kan, macam tu. Dia nak kawan dengan orang-orang kaya je kan. Tapi si Blanche Monnier ni, dia sama rata. Mana-mana dia jumpa dia berkawan. Macam tu. Mana-mana dia jumpa dia berkawan. Dia tak kisah. Dia tak pilih kawan, tak pilih rupa, tak pilih harta. Macam tu. Dia kawan je. Dia selalulah datang dekat majlis-majlis orang, macam majlis-majlis kahwin ke, parti-parti ke, dulu-dulu dia selalu pergi. Dia ni kalau ramai orang suka dia, macam aku cakap tadi. Tu dia umur 25 tahun lah. Waktu tu dia dah umur 25 tahun. Itu tahun 1876. Dia ni pun dah umur 25 kan. Naklah ada boyfriend, nak kahwin macam tu kan. Bosan dulu hidup seorang ni 25 tahun tak kahwin lagi kan. Dan dia pun rasa macam, ya aku nak kahwin lah macam tu. Aku nak ada boyfriend juga macam tu kan. Dia kan orang kaya. Dia orang kaya. Dia ada suka dekat seorang lelaki ni. Lepas tu waktu dia cakap dia nak kahwin tu kan, ramai gila lelaki-lelaki kaya yang datang dekat rumah dia. Semua nak minang dia. Tapi mak dia tolak. Nama mak dia Louis ataupun Louis Monnier. Macam tu. Mak dia tolak semua. Macam tak layak lah kau ni nak jadi laki anak aku macam tu kan. Memang dia tak suka. Dia tolak semua. Semua dia tolak. Lepas tu dia ni orang kata kan, aduh mak aku ni semua benda dia tolak ni kan, macam tu kan. So dia ni pun naklah kahwin. Lepas tu dia ada jumpa seorang peguam ni. Tapi peguam ni macam dah tua sikit lah daripada dia kan. Mak dia ni, si Louis Monnier ni memang tak suka langsung lah. Memang langsung tak suka. Dah lah, dia peguam yang macam miskin-miskin macam tu kan. Peguam ada banyak taraf tau macam tu. Ada peguam yang terkenal, ada peguam yang kaya. Tapi yang dikenal ni, peguam tu tak adalah kaya sangat. Dia macam miskin-miskin sikit. Lepas tu dia macam dah tua daripada si Blanche ni. So mak dia ni terang-terang lah tak nak Tu dia pun cakap lah kat mama dia, "Ma, kita suka dia ma." Macam tu, nak kahwin dengan dia ma. Tapi mak dia tak bagi. "Kau jangan ngada-ngada, kau sepak muka kau." Mak dia cakap macam itulah lebih kurang. "Aku tak nak. Engkau anak orang kaya tau. Engkau anak aku Louis Monnier. Engkau keluarga Monnier. Kau tak boleh kahwin dengan orang sembarangan." Macam tu. Tapi si perempuannya Blanche ni nak juga kahwin. Tu yang dia bergaduh. Memang bergaduh teruk lah orang kata. Lepas tu ada sampai satu tahap tu, kadang-kadang si Blanche ni keluar rumah senyap-senyap semata-mata nak jumpa peguam yang tua tu.
Macam tu. Semata-mata nak jumpa kekasih pujaan hati dia tu. Tanpa pengetahuan mak dia tu lah. Pada satu tahap, mak si Blanche ni pun merayu dekat anak dia. Tolonglah nak, tak payahlah kau nak kahwin dengan dia ni. Dia ni tua daripada kau. Miskin pula tu, tak setaraf dengan kita. Macam tu. So, mak si Blanche ni, dia suka macam anak dia kahwin dengan orang kaya juga. Macam tu. Kahwin dengan orang kaya juga, yang sama umur ke, yang muda sikit daripada dia. Macam tu. Dia suka macam tu. Sebab dia kan orang kaya. Bila kadang-kadang orang kaya ni, dia nak kekalkan dia punya, orang kata, taraf tu lah. Macam tu. Kalau orang biasa-biasa macam kita ni tak nak. Macam tu. Kadang-kadang. Bukan semua orang kaya macam tu, guys. Lepas tu si mak dia ni pun dalam kepala otak kan, aku nak buat apa dengan budak ni Aku dah cakap jangan keluar, kau keluar. Aku cakap suruh cari jantan lain, kau tak nak. Macam tu. Macam mana nak cari jantan lain? Punyalah ramai jantan datang ke rumah tu nak meminang anak dia. Dia tolak. Macam mana? Macam tu kan. So salah mak dia juga sebenarnya ni. So si mak dia ni cakap kan, aku tak ada cara lain dah ni. Memang tak ada cara lain dah ni. Memang nak kena budak ni, dia cakap kan. Lepas tu dia pun isilah si Blanche ni dekat loteng rumah dia. Loteng tu kat bahagian atas, kau tahu tak? Memang dekat bahagian atas rumah tu yang tak ada apa-apa. Kau faham tak? Lepas tu macam mana mak dia ni suruh anak dia ni boleh duduk dekat dalam loteng tu. Mula-mula si Louis Monier ni suruh anak dia naik dekat loteng tu. Suruh naik, lepas tu cuba kau masuk sekejap dalam loteng tu. Contoh pergi ambil barang mama sekejap kat atas tu. Macam tu kan. Dia dah masuk dalam tu, loteng tu gelap guys. Tak ada lampu, tak ada kipas, cuma ada katil. Lepas tu tingkap pun dia dah paku dengan kayu. Dah gelap. Dia isi pula langsir yang setebal-tebal alam tu, yang memang tak nampak cahaya langsung. Kau bayangkan guys, macam mana dia duduk dalam rumah tu. Aku tak tahulah macam mana dia boleh duduk dalam loteng tu guys. Aku tak tahu Lepas tu nak dijadikan ceritanya, bila dia duduk kat situ kan, kau tahu tak, dia memang kena rantai dekat atas katil tu. Dia kena rantai ni, kaki tangan dia kena rantai apa benda semua. Dia nak makan, makanan apa yang dia makan tu kan, kau tahu tak dia makan apa? Dia makan sisa makanan mak dia je Mak dia tak habis makan, dia makanlah makanan tu. Mak dia bagi dia makan benda tu, kau faham tak? Dengan bila dia duduk atas katil tu, kau bayangkan dia berak dekat atas katil tu. Ya Allah, kat atas katil tu punya tahi. Banyak tahi Aku tak tahu macam mana dia boleh duduk kat situ. Kau bayangkan bau dalam bilik tu macam mana. Aku tak tahu nak cakap macam mana dengan air kencingnya, dengan tahiknya. 25 tahun guys. 25 tahun, bukan 2 jam, bukan 25 minit, bukan 25 saat, bukan 25 detik, 25 tahun. Kau bayangkan. Aku tak tahu macam mana nak cakap, tapi aku dah dapat rasakan macam mana bau dia tu. So memang dia tak ada pakai baju apa-apa pun. Dia tak pakai apa-apa baju, tak pakai apa-apa seluar. Kau bayangkan mak kandung buat macam tu. 25 tahun guys, 25 tahun. Kenapa mak dia buat macam tu? Mak dia siap pukul lagi anak dia tu. Dah buat macam tu, siap pukul lagi anak dia. Semata-mata nak suruh ubah fikiran, jangan kahwin dengan peguam tua tu. Teruk macam tu. Tapi Blanche ni pun orang kata dia dah suka kan. Dia tetap suka. Dia kata aku tak kisah, aku suka juga, lantak kuat. Itu orang pun kan macam pelik kan. Kawan-kawan dia pelik. Mana Blanche kenapa dia tak keluar Biasanya dia keluar Biasanya dia pergi kedai ni, dia pergi kedai ni. Ramai orang pelik. Kawan-kawan dia pelik. Dia punya boyfriend peguam tua tu pun pelik lah kan. Mana dia punya girlfriend tak datang-datang ni jumpa dia macam tu kan. Lepas tu mak dia ni, si Louis Monier ni, konon-kononnya buat-buat sedih lah. Orang tanya, kak mana anak kau kak? Tak ada pun keluar. Aku tengok tak ada pun dekat pekan. Biasanya ada kat pekan kak. Aku tak tahulah. Dia kata, aku hantar dia belajar. Dia kata macam tu. Dia hantar anak dia belajar dekat luar negara. Mak dia ni kata, si Louis Monier ni kata dekat orang-orang, dia hantar si Blanche ni belajar dekat United Kingdom. Sebab tu Blanche tu tak ada. Macam tu. Padahal dia kurung anak dekat loteng atas tu sampai dengan taik-taik sekali kat atas bilik tu. Kan 25 tahun kan. Tak logik lah kalau dia belajar 25 tahun dekat situ. Kau bayangkan, kau faham tak? So mak dia kata bila Blanche ni dah habis belajar, dia nak duduk dekat Scotland. Macam tu. Dia nak duduk kat Scotland. Dia tak nak duduk dekat Perancis dah. Macam tu. So orang-orang pun macam terkabur. Orang cakap macam, oh mungkin betul kot. Macam tu kan. Mungkin betul. Anak dia dah habis belajar. Anak dia tak nak duduk kat Perancis. Duduk kat Scotland lah tu. Hebatnya. Macam tu lebih kurang. So lepas 9 tahun, boyfriend tua, peguam tua yang tak berapa nak kaya tu pun meninggal. Kau bayangkan. Boyfriend dia tunggu dia 9 tahun sampai boyfriend dia tu meninggal. Kau bayangkan lepas 9 tahun tunggu dia tak datang-datang, meninggal. Orang tua tu nak tunggu ke friend dia tak datang-datang. Meninggal guys, meninggal. Kau bayangkan selama berapa tahun tu kan, tak ada orang pun macam pelik. Tak ada orang pun macam sangsi. Faham tak? Tak ada orang pun macam, ya ke dia ni pergi belajar? Ya ke? Tak ada. Semua macam percaya je cakap si Louis Monier, cakap mak dia tu. Semua percaya cakap mak si Blanche tu. Nak dijadikan ceritanya tu, lama kan aku tak sebut benda tu. Nak dijadikan ceritanya tu, ada satu kali ni, ada satu hari ni, ada orang ni tak dikenal pasti.
Ada orang ni kita tak tahu. Dia hantar surat dekat balai polis, tak silap aku, dekat balai polis dekat Perancis tu. Okey, nama tak ada. Tapi dia kata pergilah siasat dekat rumah si Louis Monier tu sebab dekat situ ada rahsia yang paling besar. Macam tu. Dia ada simpan rahsia besar dekat sana. Betul polis ni macam siapa hantar benda ni? So polis pun bawa lah beberapa orang tu pergi dekat rumah agam si Louis Monier. Louis Monier ni rumah dia bukan kecil-kecil, macam tu. Rumah dia besar, macam rumah agam. Rumah banglo kan besar. Dia lagi besar daripada rumah banglo, macam tu. Sebab tu loteng dekat tingkat atas tu dia boleh isi si Blanche Monier kat atas tu 25 tahun. Lepas tu polis-polis dengan orang-orang tu memang rasa orang yang bagi surat tu pekerja yang duduk dekat rumah Louis Monier tu juga. Macam tu. Rumah tu kan besar. Jadi pembantu-pembantu rumah dia tu banyak. Macam tu, ramai yang macam tu. So polis memang rasa memang salah seorang daripada pembantu rumah tu sendiri yang bagi surat tu dekat polis untuk siasat benda ni. Waktu tu 23 Mac 1901, polis pun datang dekat rumah si Monier ni, datang rumah si Mak Monier ni dekat rumah agam yang besar tu, konon-konon nak buat siasatan macam tu kan. Lepas tu bila polis tu dah masuk, yang si Louis Monier ni, kenapa awak masuk rumah saya, ada apa? Macam tu kan, rumah orang kaya macam tu kan. Masuk. Lepas tu awak nak cari apa? Lepas tu boleh tak kami nak geledah macam ni. Lepas tu cari. Bila dia sampai semua dah cari tu, tak ada. Tak jumpa apa-apa. Tapi bila salah seorang anggota polis ni, dia bawa benda busuk tau. Dia bawa benda macam bau tai macam tu kan. Tapi dia perasan bau tu daripada tingkat atas loteng. Macam tu kan. Lepas tu dia orang pun naik sampai dekat loteng tu. Lepas tu ada satu pintu. Bau tu lagi kuat dok. Bau tai tu memang lagi kuat dekat situ. Dia buka je pintu tu, dia tengok si Blanche Monier tu dalam keadaan yang tak pakai baju, tak pakai seluar, kurus kering, kena rantai kaki dengan tangan dia. Tingkap tu dia paku dengan kayu. Lepas tu ada langsir gelap tebal macam tu. Memang tak ada udara yang bagus, tak ada cahaya matahari yang banyak macam tu. Memang macam hantu pun ada lah. Nak dijadikan cerita dah macam zombie. Dengan bau taiknya dekat atas katil tu, banyak sangat taiknya. Banyak sangat naik. 25 tahun kau duduk dekat atas katil dah banyak taik. Bayangkan. Cuba kau bayangkan, baby-baby yang budak kecil tu pun pakai pampers, lepas tu orang salin. Ini dia tidak guys, macam tu. So bau tu lagi kuat, lagi busuk. Sebab dekat situ tu banyak makanan-makanan, sisa makanan yang tak habis tu, mak dia isi dekat situ. Memang busuk lah. Macam mana anak kau nak makan macam tu kan? Memang tidak lah anak nak makan. Lepas tu nak dijadikan ceritanya tu, mak dia, maksudnya si Louis Monier dengan abang dia tu, Marcel, nama abang dia Marcel, polis tahan 2 ekor tu. Ya, 2 ekor tu memang tak berhati perut, memang dah kena tahan dengan polis. Okey, lepas tu polis pun siasat. Si Blanche ni, okey, dihantar dekat hospital, kena rawat lah macam tu, nak masuk air, nak apa benda semua. Sebab memang macam kekurangan zat, macam tak cukup zat dekat badan dia tu, kurus kering, tak cukup makan, nak dijadikan ceritanya macam tu. So, polis tanya dekat pekerja pembantu-pembantu rumah tu kan, kenapa korang ni tak nak lapor dekat polis selama 25 tahun tu kan? Dia kata dia takut sebab madam garang, madam jahat macam tu. Macam dia takut lah, takut kena buang kerja, takut kena bunuh ke apa kan. Dia takut juga, kau faham kan? So yang paling faeotnya, yang paling faeot, aku tak tahu perkataan apa aku sebut tu, faeotnya tu, abang dia dengan mak dia tu lah sanggup buat adik tu macam tu, adik ke kakak macam tu, sanggup buat keluarga macam tu. Yang mak dia tu pun sanggup buat anak dia macam tu. Aku tak tahulah ada juga manusia macam tu kan. So si Louis Monier, mak kepada Blanche ni, okey, kena penjara 15 hari ke berapa hari macam tu lah. Meninggal dekat dalam penjara. Meninggal lah macam tu. Aku tak tahu kenapa dia meninggal, tapi dia memang meninggal. Lepas tu abang dia tu pun meninggal juga sebab sakit jantung. Dia berjaya berapa belas bulan macam tu, kena penjara, tapi meninggal sebab sakit jantung. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Blanche tu dekat mana? Okey, Blanche tu bila dah okey sikit, dah okey sikit tu, orang kata dia dapat jalani kehidupan seperti biasa, tapi tak lama. Sebab dia ada masalah mental. Okey, dia ada masalah sakit jiwa. Dia kena masuk hospital sakit jiwa. Lepas tu dia meninggal dekat hospital sakit jiwa tu pada umur dia 64 tahun. 64 tahun dia meninggal guys. Kesian kan? Meninggal tu 13 Oktober 1913. Kau bayangkan 25 tahun hidup dia dibazirkan macam tu je. Kau faham tak? Macam kita 25 tahun boleh buat macam-macam, dia tak boleh buat apa guys. Duduk dalam bilik, duduk atas tahi.
Kau bayangkan, tertahi, astagfirullahaladzim. 25 tahun duduk dalam bilik macam tu, tak ada kawan, tak ada apa, gelap-gelap macam tu. Sanggup ada juga mak macam tu kan. Menakutkan kan. So macam itulah pengakhiran kisah dia. Dia nak kahwin dengan orang tu sampai orang tu pun meninggal. 9 tahun tunggu dia ni, 9 tahun tunggu dia, tak datang-datang, tak jumpa-jumpa. Meninggal orang tu. Sian orang tu. Astagfirullahaladzim. So nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so aku rasa noror kita sampai sini dulu. Aku tak tahu lah ni noror ke, narar ke, nerer ke, aku tak tahu. Tapi kalau korang nak lagi cerita-cerita macam ni, okay, kisah-kisah macam ni, korang just komen dekat bawah nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry tau kalau video ni tak best untuk korang, okay. So guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.